permohonan yang difailkan di mahkamah sebenarnya merupakan permohonan yang difailkan oleh peguam bela bagi Datuk Seri Najib Razak berkaitan dengan antara lainnya perintah yang dipohon adalah supaya satu perintah mandamus. Mandamus ni adalah satu perintah arahan daripada mahkamah melalui satu semakan kehakiman untuk mengarahkan pihak-pihak yang dijadikan sebagai responden, antara lainnya Kerajaan Malaysia, Menteri Undang-Undang, Komisioner Penjara, Menteri Dalam Negeri. Ini adalah pihak-pihak yang telah dibawa oleh Datuk Seri Najib Razak ke mahkamah untuk mahkamah mengarahkan mereka ini melaksanakan apa yang dikatakan oleh Najib Razak dan peguam bela beliau merupakan titah tambahan yang dikatakan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong yang lepas sebelum Sultan Ibrahim ini, yang mengatakan adanya titah tambahan selain daripada mengurangkan tempoh pemenjaraan dan mengurangkan tempoh denda, bayaran denda. Ada satu lagi titah tambahan, iaitu pemenjaraan itu harus dilaksanakan sebagai house arrest ataupun sebenarnya ditahan di rumah. Ada dua address yang diberikan, satu tak silap saya di Pavilion, satu lagi di Jalan Duta tak silap saya. Dua-dua address tersebut di dalam permohonan tersebut. So dalam erti kata lain, untuk bahasa mudah, ini merupakan permohonan yang difailkan oleh Datuk Seri Najib Razak, di mana Datuk Seri Najib Razak merasakan bahawa selain daripada pengurangan denda dan juga pengurangan tempoh hukuman dan pemenjaraan kepada beliau, ada satu lagi arahan daripada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong yang tidak dilaksanakan oleh kerajaan, iaitu dia hendak ditahan di rumah, house arrest lah. Dia tak duduk di penjara tapi duduk di rumah, ditahan di rumah. Ini yang difailkan dan dikatakan merupakan titah tambahan tersebut, addendum yang telah diberikan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Seri Paduka Baginda Pertuan Agong sebelum ini, daripada sekarang ni Sultan Pahang dulu Agong Sufi. Dalam erti kata bahasa mudahnya, itulah yang difailkan. Permohonan ini merupakan permohonan bukan untuk mencabar pengampunan tersebut, bukan untuk mencabar titah tersebut, tapi sebaliknya untuk memperolehi perintah daripada mahkamah untuk melaksanakan titah tambahan tersebut. Datuk Seri Najib Razak dan melalui peguam bela beliau menyatakan ada arahan lanjut atau titah lanjut daripada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong untuk mengkehendaki Najib Razak spend pemenjaraan dia bukan di penjara tapi di rumah secara house arrest. Dan ada dua surat yang telah dihantar oleh peguam bela beliau kepada pihak-pihak yang berkenaan. Surat telah diberikan kepada Menteri Undang-Undang, surat telah dikeluarkan kepada Komisioner Penjara, surat telah dikeluarkan kepada bahagian hal ehwal undang-undang, surat juga telah diutus kepada Menteri Dalam Negeri, dan menurut Najib Razak dan juga peguam bela beliau Tan Sri Syafiq Abdullah, surat-surat tersebut tidak dijawab oleh kerajaan. So dia menimbulkan satu tanda soal yang begitu besar di kalangan rakyat. Soalnya begini, Sufi dan rakan-rakan. Soalnya adalah pertama, wujudkah surat-surat berkenaan? Kedua, wujudkah titah berkenaan untuk house arrest? Dan yang paling penting sekali adalah daripada tarikh pengurangan hukuman tersebut sehingga sekarang, mengapa kerajaan tidak telus dengan kita rakyat Malaysia? Adakah kerajaan mempunyai pengetahuan A, mengenai house arrest tersebut? B, kalau kerajaan mempunyai pengetahuan mengenai permohonan ataupun arahan untuk titah untuk house arrest tersebut, mengapakah rakyat tidak tahu? Mengapa kita hanya tahu melalui permohonan yang difailkan oleh Najib Razak melalui peguamnya? Ini of course 100% bergantung kepada wujud ataupun tidak wujud titah tersebut. Itu Najib Razak dan juga peguam bela beliau kena buktikan di mahkamah. Tetapi daripada dokumen-dokumen yang telah difailkan dan yang telah saya lihat daripada semalam, surat menyurat kepada pihak-pihak berkenaan, antara lainnya kepada Menteri Undang-Undang yang daripada UMNO sendiri, kepada Senator, Menteri KDN pun ada surat tersebut, kepada Komisioner Penjara pun ada surat tersebut,
dan tidak ada jawapan kepada surat-surat tersebut. Surat tersebut mudah aja Sufi dan rakan-rakan. Surat tersebut menanyakan dengan begitu mudah, ada tak titah tambahan, dan kalau ada titah tambahan, ada tak titah tambahan itu menitahkan bahawa Najib Razak harus ditahan di rumah beliau, tidak di penjara. Tidak ada jawapan daripada kerajaan, dan kita kena lihat bagaimana respon pihak kerajaan apabila kes ini naik ke mahkamah pada 16 April 2024 selepas raya ini. Sufi. Soalan seterusnya, adakah proses ni normal? Maksudnya normal itu dari konteks memang biasa ke tidak disertakan pemakluman tentang titah tambahan ni? Ataupun ini sebenarnya adalah president case dalam konteks Najib Razak ni untuk mendapatkan arrest house, menyebabkan barangkali dibimbangi menimbulkan polemik di peringkat lebih tinggi, menyebabkan kerajaan hari ini tidak memaklumkan ataupun menyembunyikanlah ataupun tidak menyatakan secara tepat tentang titah tambahan ni. Mungkin Peguam boleh respon sikit. Adakah ini normal rest house ni? Tidak normal. Perkara ini tidak normal. Memang ada dikatakan akan dimasukkan peraturan-peraturan baru di dalam akta penjara dan juga peraturan-peraturan akta penjara tersebut, permohonan-permohonan mengenai kebenaran diberikan kepada banduan-banduan untuk dikenakan house arrest ataupun house detention ataupun ditahan di rumah. Ini tidak normal sebab baru sahaja dipertimbangkan oleh kerajaan ini. Kerajaan Madani sedang mempertimbangkan untuk membenarkan house arrest ini untuk mereka-mereka yang ada pemenjaraan yang tidak begitu tinggi dan tidak melibatkan keganasan atau jenayah-jenayah keganasan, supaya mereka mempunyai rehabilitatif, bolehlah menyesuaikan diri kembali dengan masyarakat dan sebagainya, tidak terlalu sesak penjara dan sebagainya. Itu kita faham. Tetapi seperti mana saya selalu berpendapat, Najib Razak telah dikenakan hukuman dan telah melalui sistem ini secara adil. Dia telah mengalami perbicaraan di semua peringkat, daripada Mahkamah Tinggi ke Mahkamah Rayuan, kemudian ke Mahkamah Persekutuan, dan di Mahkamah Persekutuan pun dia telah buat semakan, telah pun ditolak. Beliau telah mendapat perbicaraan yang pada saya lebih luar biasa daripada kebanyakan mereka yang lain yang melalui sistem ini. Dan beliau, kalau Sufi dan rakan-rakan tahu, sepanjang perbicaraan dijamin, tidak berada di dalam reman, dan memperolehi pelbagai keistimewaan. Sehingga hari ini, anda semua akan perasan dan akan tahu bahawa kita tidak lagi pernah melihat Najib Razak memakai baju colour oren ke, baju reman ke, baju penjara ke, ataupun digari. So itu antara keistimewaan yang ada pada Najib Razak. Walaupun Komisioner Penjara dan juga Menteri Dalam Negeri menyatakan tidak ada keistimewaan, tapi kita pun sentiasa digembar-gemburkan dengan perjumpaan-perjumpaan di antara Timbalan Perdana Menteri contohnya dengan Najib Razak di penjara selama 2-3 jam, siap boleh makan rendang dan sebagainya. Tidak seperti banduan-banduan lain. So kalau kita, Sufi bertanyakan tadi, ni benda biasa ke tidak, pada saya benda ni luar biasa, pertama. Dan pemfailan sebegini rupa di mahkamah pun pertama kali saya dengar. Semuanya bergantung sama ada Najib Razak dan peguam bela beliau berjaya atau boleh menunjukkan kepada mahkamah adanya atau wujudnya titah tambahan ini. So itu kerajaan kena jawab. Sebab saya pelik jugalah Sufi dan rakan-rakan. Kalau tidak ada, mudah saja untuk kerajaan kata tidak ada. Kalau tidak ada. Tapi mengapakah kerajaan memilih untuk tidak menjawab? Dan ini bukan sebarang kerajaan. Ini kerajaan yang bergantung harap kepada tata kelola, ketelusan, kebebasan dan sebagainya. Dan ini juga melibatkan antara lainnya mereka-mereka daripada PKR dan mereka-mereka daripada Menteri KDN tu orang PKR dan Menteri Undang-Undang orang UMNO. So, sepatutnya lah mereka mempunyai kepentingan-kepentingan masing-masing. Sufi?